Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia saudara pengurusi majlis, yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Sabu sebagai Presiden Parti Amanah, yang berbahagia Tuan Haji Rizwan, Cik Rafiq, Cik Najwa, wakil-wakil daripada Parti Keadilan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Saya harap saya boleh bercakap sama kuat dengan Mat Sabu, tapi dia muda lagi daripada saya. Saya dah tua lama. Orang lama ni tak ada suara. Harap orang yang duduk jauh-jauh tu dapat dengar juga. Dapat tak? Biasanya orang yang duduk jauh tu bekas orang UMNO. Dia takut Najib nampak. Kalau Najib nampak tak dapat BRIM. Wah, teruk bukan main. Semua hidup dapat BRIM. Wah, ini satu nikmat lah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni orang lama. Orang lama, untung dia ialah dia dapat lihat banyak benda-benda, kejadian-kejadian yang lain orang yang muda-muda tak dapat nampak. Saya lihat keadaan bukan saja di Malaysia ini, tetapi di seluruh dunia. Saya lihat ada negara yang maju, ada negara yang tak maju, ada negara yang tak pun dapat mendirikan kerajaan. Saya bertanya-tanya, kenapa perkara seperti ini berlaku? Apakah sebabnya perbezaan pencapaian antara negara-negara di dunia ini? Setelah sekian lama saya perhati dan saya kaji, juga saya baca buku sikit-sikit, saya dapati bahawa sebabnya sesuatu bangsa ataupun sesuatu orang berjaya ataupun tidak, sebabnya ialah kerana pegangannya kepada nilai-nilai hidup. Kalau nilai-nilai hidup itu mulia, dia akan berjaya. Tetapi kalau pegangan dia ialah kepada nilai-nilai hidup yang tidak baik, yang buruk, dia akan gagal. Umpamanya antara orang dengan rajin dengan orang yang malas, siapa gamaknya yang nak berjaya? Rajin lah. Yang rajin tu dapat berjaya. Yang malas, kurang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Kadang-kadang kita dapati ada orang yang kalau dia boleh sapu, dia sapu. Bukan sapu jalan. Dia nampak duit orang ada situ, orang tak nampak, dia sapu. Orang yang semacam itu tak lama. Kalaupun dia tak berjaya, tak apa juga. Kadang-kadang dia sampai masuk dalam. Inilah masalah masyarakat manusia ini. Dan kita dapati bahawa apabila Melaka ini ditewas oleh Portugis pada tahun 1511, lama dah lah, 1511 Melaka ditawan oleh Portugis. Sejak itu kita dapati orang Melayu kurang keyakinan akan kebolehan mereka. Mereka percaya bahawa orang kulit putih ini memang manusia luar biasa. Apa juga mereka lakukan, mereka akan berjaya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebabnya mereka berjaya bukan kerana kulit mereka putih.
Sebabnya kita tak berjaya bukan kerana kulit kita sawo matang. Sebabnya ialah pegangan kita kepada nilai hidup dan cara-cara kita membuat kerja. Tentera Portugis ni tak banyak, cuma 200 orang saja. Tentera Sultan Melaka ini lebih daripada 3,000 orang, termasuk gajah dan sebagainya. Tetapi kalah pasal tak ada susunan kerja, tidak ada disiplin, tidak bergerak serentak dalam memerangi musuh-musuh mereka. Kita dapati sehingga sekarang ni saya belum dapat tentukan siapakah yang jadi General Officer in Command tentera-tentera Sultan Melaka. Sampai sekarang kita tak tahu. Sultan pun jadi general, anak pun jadi general, bendahara pun jadi general, Shah Alam pun jadi general, dan arahan yang diberi tidak ditentukan. Dalam tentera-tentera barat, mereka sudah tentu perkataan arahan itu tetap mempunyai makna yang satu saja. Kalau mereka kata forward, maka mereka akan marah ke hadapan. Kalau mereka kata retreat, mereka akan mundur ke belakang. Tapi dalam tentera Sultan Melaka pada masa itu tidak ada command words. Dan oleh kerana itu, walaupun tentera Sultan Melaka itu besar, tetapi dia dikalahkan oleh Portugis. Dan apabila kita kalah kepada Portugis, datang satu perasaan di kalangan kita bahawa kita tidak boleh buat apa yang boleh dilakukan oleh orang-orang barat. Sebenarnya kita boleh. Kita boleh kalau kita nak buat. Sebab itu apabila kita capai kemerdekaan, kita promosikan slogan Malaysia boleh, orang Melayu boleh, orang Malaysia boleh, dan memang pun mereka boleh. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, di tempat ini dan di seluruh Melaka, kita tentu akui bahawa Melaka sekarang jauh lebih baik daripada Melaka di zaman British. Kita tak tahulah di zaman Portugis, di zaman Belanda macam mana, tetapi di zaman British saya biasa datang ke Melaka ini semasa saya belajar di Singapura. Melaka ini dikenali oleh British sebagai The Sleepy Hollow. The Sleepy Hollow, mengantuk aja semua orang. Nampak malam ni tak berapa mengantuk sangat. Tunggu sampai dekat pukul 11 dah. Tapi kita dapati setelah kita merdeka, kita dapat bangunkan negara kita secara luar biasa, sehingga dunia kenali Malaysia sebagai The Asian Tiger, harimau Asia. Yang jelas ialah kita mempunyai kebolehan sama seperti orang lain, tetapi kebolehan ini bergantung kepada faktor nilai hidup yang dipegang oleh kita. Kalau kita rajin, kita akan berjaya. Kalau kita berasuah, suka terima duit BRIM, saya ingat kita tak akan berjaya. Senyap saja. Nampak seronok juga dapat BRIM. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah ini adalah satu penyakit. Apa nama Tuan Haji Mat Sabu, dia marah sangat pasal rasuah. Dia tak tahu pasal apa kita terima rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, rasuah ini boleh menghancurkan diri kita dan negara kita. Najib memperkenalkan rasuah secara besar-besaran, luar biasa. Kita dulu ingat 100-200, itu besar dah. Tapi Najib kira duit
bilion ringgit. Kita nak fikir banyak mana 1 bilion pun susah, 1 milion pun susah kadang-kadang. Tapi dia berbilion-bilion ringgit ada dalam akaun bank. Guna untuk apa? Untuk kahwin anak sedikit. Nak kahwin anak pun nak ada style juga. Tapi lain daripada itu, nak beli orang. Karena dia percaya kalau orang kita ini diberi wang, maka kita akan sokong Datuk Seri Najib. Inilah kepercayaan cash is king Najib Tun Razak. Dia percaya bahawa kalau dia bagi duit kepada kita, kita akan sokong. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu kepercayaan yang amat buruk sekali, kerana dia mungkin akan menyebabkan kehilangan negara kita ini. Kita telah berjuang untuk memerdekakan Malaysia. Mungkin ramai di sini tak ingat, tapi pengisytiharan Malaysia akan merdeka pada tahun 1957 dibuat oleh Tunku di Melaka ini, di mana segala-galanya bermula. Inilah Melaka. Tetapi sekarang ini budaya kita sudah diburukkan. Saya masih ingat pada masa kita berjuang untuk kemerdekaan, ramai daripada orang Melayu sanggup berkorban. Wanita-wanita tanggalkan gelang mereka, subang mereka untuk memberi kepada Tunku Abdul Rahman, karena pada masa itu dia tak ada duit nak bayar tambang pergi ke Eropah. Mereka berkorban. Kita tak banyak duit pada masa itu, kita semua miskin, orang Melayu semua miskin, tapi tak pernah minta duit daripada sesiapa. Bila kita nak pergi mesyuarat, kita pergi dengan duit kita sendiri. Itulah budaya kita semasa kita berjuang untuk kemerdekaan. Tetapi tidak sekarang. Sekarang ini semuanya nak diberi sogokkan sebelum melakukan sesuatu untuk apa juga gerakan. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib akan bagi duit dalam pilihan raya akan datang. Duit BRIM, ramai daripada kita terima. Kalau kita kata jangan terima BRIM, tak boleh lah. Bukanlah banyak sangat duit BRIM tu, tapi dapat buta ni cukup syok. Tak ada berapa pun dapat duit, apa lagi syok daripada tu. Inilah yang sudah berubah dalam budaya kita. Kalau dulu kita sanggup korban untuk kemerdekaan negara kita, sekarang ini kita tak sanggup korban barang sedikit pun. Dan ini digunakan oleh Najib, kerana Najib percaya dengan memberi wang, duit BRIM ataupun pilihan raya kecil di Kuala Kangsar dan di Sungai Besar, dia bagi seorang pengundi RM300 dan boleh diberi pula lagi macam-macam alatan untuk dapur, microwave lah, macam-macam, terang-terang dia bagi. Dan oleh kerana itu ramailah yang mengundi kepada Najib, dan dia BN menang dalam pilihan raya kecil ini. Tuan-tuan dan puan-puan, undi itu akan menentukan nasib kita, nasib negara kita. Dengan undi itu juga kita boleh jamin kemerdekaan negara kita. Sebabnya ialah kalau kita undi orang yang salah, maka negara kita boleh digadai kepada orang. Najib tahu tak ada siapa pun yang sokong suka kepada Najib.
Siapa sini yang suka kepada Najib? Angkat tangan. Tak ada. Suka kepada Rosmah kot? Tak juga. Tetapi suka pada duit tak? Brim tak? Ini dia nak bagi allowance lagi ni. Mai pilihan raya dia bagi duit lagi. Dan kita sanggup terima. Dan kita bagi undi kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu, kita semua tahu, tak mungkin kita begitu bodoh, tak baca buku, tak baca, maaf, saya batuk lagi. Semua orang tahu Najib curi duit. Siapa yang tak tahu, angkat tangan. Tak ada juga. Dia orang tahu, saya tak nampak dalam gelap. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa baru-baru ini Najib bukan saja curi duit. Dia tak boleh bayar hutang, dia jual negara. Dia jual Melaka ni. Betul tak? Melaka kena jual dah lagi? Dah. Dia nak buat pelabuhan besar. Dia nak buat kawasan lapangan terbang. Dia nak buat industrial area. Kalau dia buat, tak apalah. Tapi jual kepada orang. Orang asing. Kalau orang dalam negara kita, Melayu ke, Cina ke, India, tak apa. Tetapi ini nak jual kepada orang daripada negara asing. Satu bahagian daripada Melaka. Melaka ni bukanlah besar sangat. Besar tak? Tak berapa besar. Kalau duk potong sekerat-sekerat Melaka duk jual kepada orang, apa akan jadi? Habislah orang Melaka semua duduk dalam tanah jajahan orang lain. Tetapi bila kita tentukan supaya kita memilih kerajaan, kita bagi undi kepada orang yang sedang jual negara kita. Kita dapat berapa ringgit sangat. Undi kita itu amat berharga. Undi kita itu boleh menentukan nasib kita. Sama ada kita akan dijajah sekali lagi ataupun tidak, bergantung kepada undi. Ini kalau dapat duit 500 ke 300 ke, kita jual undi. Sebenarnya undi itu amat berharga. Kalau setakat nak pilih wakil UMNO, yang tu lainlah. Takat wakil UMNO, saya sekali bertanding nak jadi wakil UMNO Kubang Basu. Datuk Abdullah bagi seorang RM200, saya kalah. Tak apalah, itu saya, bukan negara kita. Tetapi sekali ini bila diadakan pilihan raya, kalau kita jual undi kita dengan harga berapa, tak kira lah berapa ratus ringgit, ataupun dia bagi electric oven ke, apa nama, microwave ke, kalau kita sanggup bagi, kita bukan saja bagi undi, kita serah negara kita ini kepada orang lain. Hari ini ada yang menyebut di Johor, di tubuhnya sebuah bandar bernama Forest City. Kalau kita bangunkan sendiri, tak ada masalah. Tapi tanah ini dijual kepada orang asing, orang daripada negara China. Dan di keliling Forest City itu terdapat 60 pembangunan tempat tinggal yang mewah. Pencakar langit, hotel 5 bintang dan sebagainya. Kalau nak pergi ke sana, ada orang yang biasa pergi. Cik Najwa kata dia biasa pergi ke apa nama Forest City. Tak ada orang kita langsung. Tak
ada orang Cina tempatan pun, ada orang Cina asing. Mereka seolah-olah tinggal di negara mereka. Kita pula jadi orang pendatang di tempat itu. Dan kalau kita ambil kira Forest City dan lain-lain pembangunan di Johor Bahru, kalau kita ambil kira Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur dan bandar Malaysia, iaitu Sungai Besi punya airbase, sudah pun dijual oleh Najib kepada orang asing. Dan mereka lah yang akan bangunkan kawasan ini dan membawa orang daripada negara mereka untuk tinggal di negara kita. Sekali kita jual tanah itu bukan lagi kita punya. Kalau kita dah jual satu barang, bolehkah kita kata, oh, barang yang saya jual itu masih saya punya? Jadi tak masuk akal. Tapi Najib kata, oh, kita bukan jual terus, kita jual secara lease 99 tahun kunun. Tetapi papan tanda yang didirikan oleh Forest City ini berkata dengan cara jelas bahawa ini adalah freehold. Tanah ini freehold, iaitu sekali dia ambil alih, dia miliki, dia akan kekal di tangan pembeli. Kita tak dapat balik dah. Tak dapat balik macam mana? Macam Singapura. Singapura kita dah jual dulu, zaman dulu. Temenggung Abu Bakar jual Singapura $60,000 Spanish. 60,000 saja. Sekarang kita boleh ambil balik. Kita boleh kata, oh, ini tanah kita punya. Kita tak boleh ambil balik. Demikian juga apabila kita bangunkan sebahagian daripada negara kita dimilikkan oleh orang asing secara kekal, kawasan itu sudah hilang daripada tangan kita. Bermakna sebahagian daripada negara kita sudah tidak lagi menjadi sebahagian daripada Malaysia yang merdeka. Ya, mungkin kita boleh mengadakan undang-undang, tetapi undang-undang kita tak akan berkesan kalau mereka sudah jadi begitu ramai, begitu kuat dan begitu kaya. Inilah yang Najib sedang buat. Kenapa dijual tanah-tanah ini? Kerana dia hutang. Dia ada hutang 42 bilion, dia tak dapat bayar. Sekarang dia hutang 55 bilion lagi. Dan dia tak mungkin bayar. 55 bilion ini, apa gunanya? Untuk mendirikan landasan kereta api di pantai timur katanya. Sebenarnya kos itu cuma 30 bilion. Tapi dia jual kira-kira lah dengan kawan-kawan. Kira-kira dia jual 55 bilion, dia dapat 25 bilion lebih. Dia dapat 25 bilion lebih untuk apa? Untuk dia nak bayar hutang. Itu pun masih tak cukup. Bila dia pinjam 55 bilion, dia kena bangunkan landasan kereta api ini. Dia kontrak semua diberi bukan kepada rakyat Malaysia, Cina, Melayu ataupun India, tapi diberi kepada syarikat-syarikat gergasi daripada negara Cina. Bermakna duit 55 bilion yang dia pinjam akan balik ke negara Cina, didapati oleh kontraktor. Dan kemudian dia kena bayar hutang pula. Jadi sekali lagi duit itu akan mengalir ke negara Cina. Kita dapat apa? Kita dapat landasan kereta api dan mungkin gerabak dan lokomotif yang tak akan membawa keuntungan kepada kita. Tetapi Najib rancang untuk mendirikan landasan ini bukan untuk kegunaan kita,
untuk memberi peluang kepada Najib meminjam duit yang sebanyak 55 bilion kerana dia ada hutang kepada Tok Arab 27 bilion. 27 bilion ringgit dia hutang. Jadi dia nak sapu duit yang dia pinjam inilah untuk bayar hutang. Masih tak cukup. Dah bayar Tok Arab, dia kena bayar orang Cina lagi. Jadi sepanjang masa kita dapati Najib ini membebankan negara kita dengan hutang berbilion-bilion ringgit. Kalau dia kena GST kepada kita pun tak cukup duit. Dia boleh kutip 30 bilion, tapi dia hutang sekarang ni sudah hampir 200 bilion ringgit. Inilah Najib. Dia merosakkan negara kita ini. Hari ini kita dibeban dengan GST, dengan bermacam-macam lagi, dan Jabatan Hasil Dalam Negeri menyerang, mengadakan raid ke atas ramai peniaga-peniaga untuk memaksa mereka membayar cukai yang lebih. Ini dilakukan oleh Datuk Seri Najib. Kenapa dia berada di situ? Dia berada di situ kerana undi daripada kita. Kalau kita tak undi Najib, dia tak mungkin jadi Perdana Menteri. Ya, waktu ini kita tak boleh, kita dah undi pada PRU 13. Dah lewat nak patah balik tak boleh. Tapi bila sampai ke 14, PRU 14, kalau kita ingat kita undi Najib dapat 500 ringgit, kita undi Parti Bersatu ni dapat apa? Dia minta duit lagi kepada kita. Jadi kalau kita duk kira duit yang kita nak dapat daripada Najib, dan dengan itu kita undi bagi Najib, akhirnya kitalah yang akan tanggung beban hutang dan kerosakan negara kita ini. Sebahagian daripada negara kita ini akan dimiliki oleh orang asing. Kita berhempas pulas nak dapat kemerdekaan. Kita begitu berbangga dengan kemerdekaan. Kita bersatu untuk menuntut kemerdekaan daripada British, dan kita berjaya. Kita juga berjaya membangunkan negara kita sehingga dia dikenali sebagai the Asian Tiger, harimau Asia. Tetapi hari ini Najib merosakkan segala-gala yang telah dibangunkan oleh kita semua. Kita telah bekerja, kita telah jaga keamanan dalam negara kita supaya dapat dibangunkan dalam keadaan yang sempurna. Tetapi Najib dalam masa 3 tahun 4 tahun saja sudah rosakkan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin kalau Najib tak buat apa yang dia lakukan, malam ini saya ingat kalau kita ada rapat umum macam ini pun tak ramai yang akan hadir. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan hadir? Sebabnya kerana kita berasa tertekan dengan pemerintahan Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita ini apabila mencapai kemerdekaan tidak ingin mengikat diri kita dengan mana-mana blok. Kita masih ada dalam Commonwealth, tapi bila Commonwealth diadakan mesyuarat pun kita tak hadir berkali-kali. Kita tidak ikat diri kita dengan Rusia, dengan China, dengan Amerika. Kita ingin hidup bebas. Itulah maknanya kemerdekaan. Tak bermakna merdeka kalau kita terikat dengan mana-mana blok. Tetapi hari ini apabila Najib hutang dengan begitu banyak daripada negara China,
apabila Najib berjanji dengan negara China akan mengadakan rondaan bersama di lautan China Selatan dan di Selat Melaka. Apabila Najib bersetuju untuk membuka pelabuhan-pelabuhan untuk dijadikan sebagai naval base milik orang Cina, negara Cina, maka kita tidak lagi bebas. Kita sudah ikat diri kita dengan negara Cina. Inilah perbuatan Najib. Sekarang ini kita tidak bebas lagi, tak merdeka lagi. Dulu kita boleh kecam mana-mana negara pun, sama ada yang kuat, yang tak kuat. World power macam Amerika pun kita tegur kerana kita bebas. Tetapi hari ini kita sudah tidak bebas, sebab Najib sudah mengikat dirinya dengan negara China. Kita berbaik-baik dengan negara China, tetapi taklah sampai kita mengikat diri kita dengan negara China sehingga kita tak boleh bergerak, melainkan jika diizinkan oleh Beijing. Merdekakah kita? Kalau kita terpaksa tanya Beijing. Tapi ini memang tabiat Najib. Nak buat jembatan, pergi tanya Singapura. Nak buat kereta api laju, pergi tanya Singapura. Kita merdeka ke tak merdeka ke? Nampak Najib ni tak tahu. Sebab tu dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Janganlah kerana bagi dapat duit sikit, duit BRIM, kita nak bagi undi kita kepada dia. Kalau kita bagi undi kepada Najib, ini bermakna kita mengikatkan diri kita dengan negara China sehingga kita tidak lagi merdeka. Kita berjuang dahulu untuk memerdekakan negara kita. Berhempas pulas, hantar Tunku Abdul Rahman pergi ke London, balik dengan wakil-wakil raja-raja dan sebagainya, kerana kita nak merdeka. Kenapa kita nak merdeka? Kerana hanya bila kita merdeka sahaja, barulah kita boleh tentukan nasib bangsa kita, negara kita. Dan amatlah jelas, apabila kita merdeka, kita mampu bangun negara kita dengan lebih baik daripada penjajah-penjajah dahulu. Sebab itu kita perlu kekalkan kemerdekaan negara kita. Untuk mengekalkan keadaan negara kita, kita mesti tolak orang yang mengikat Malaysia dengan sebuah negara lain. Inilah perbuatan Najib. Saya boleh kata inilah pengkhianatan oleh Najib. Kerana dia dalam UMNO ada tujuan-tujuan tertentu. Kita nak dalam UMNO membebaskan, memberi kedudukan yang bahagia kepada rakyat Malaysia, menjaga kepentingan orang Melayu supaya mereka dapat bangun bersama dengan kaum-kaum yang lain. Itulah janji UMNO. Tetapi Najib sudah mengguna UMNO itu sebagai kuda tunggangannya. Apa saja yang dibuat, maka menteri-menteri UMNO ini hanya tahu angguk saja. Kalau kita periksa leher mereka, dia lembek. Bila kata boleh, boleh. Suara pun dah tak ada. Telinga tak boleh dengar pasal ada dedak. Mata tak boleh nampak kerana masuk dedak. Mulut tak boleh buka kerana masuk dedak. Bila dedak masuklah hidung, dia mampu. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi dosa Najib. 1MDB, macam-macam lagi. Tetapi satu perkara yang saya telah diberitahu oleh Tuan Haji Ahmad Sabu tadi, kita ini sudah terlibat dengan perang lawan dengan Yaman. Kita tak ada bermusuh dengan orang Yaman. Sebenarnya banyak orang Arab yang ada di sini
keturunan daripada orang Yaman. Kita tak berperang dengan mereka. Bahkan ada mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin politik kita pun. Tetapi sekarang ini, untuk mendapat persetujuan daripada Raja Arab Saudi, kita sudah hantar tentera kita ke sana untuk lawan dengan Yaman. Dan mereka ini nampaknya terlibat dengan kegiatan bombing negara Yaman. Apa kena mengena dengan kita? Inilah pimpinan Datuk Seri Najib. Dianya menjaga kepentingan dirinya, dan untuk mendapat sokongan daripada Arab Saudi, dia sanggup mengantar tentera kita untuk terlibat dalam peperangan Saudi dengan Yaman. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini ditunjuk dalam gambar kapal membawa bantuan macam-macam barangan untuk tolong orang-orang Rohingya di Burma ataupun Myanmar. Itu semua propaganda, tuan-tuan. Kalau kita nak buat, kita dulu buat, tak bagi tahu kat siapa pun. Ini bila nak buat kerja kebajikan, kena ada TV semua tunjuk dia melakukan kebajikan. Di antara kebajikan yang dilakukan ialah dengan menggunakan duit kerajaan untuk memberi allowance sana sini. Inilah cara Datuk Seri Najib. Tetapi kita mempunyai kuasa. Kuasa kita ialah kuasa mengundi. Kalau kita bijak, kalau kita tolak rasuah, kalau kita tolak segala yang diberi oleh Datuk Seri Najib, dan kita utamakan negara kita dan bangsa kita, maka Najib tidak akan kekal sebagai Perdana Menteri. Dengan itu, negara kita akan dapat diselamatkan semula. Inilah perjuangan kita, dan saya jemput semua rakyat menyertai perjuangan untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Kalau ada orang-orang UMNO di sini, tolonglah, jangan bersepahat dengan pencuri, penyangak, penyamun, obak. Inikah orang yang boleh jadi Perdana Menteri Malaysia? Penyamun, curi duit. Bila orang kata dia curi duit, tak. Tanya AG kata tak lah. Kalau kata ya, dia kena tukar. Jadi dia kata tak ada apa, Najib tak buat salah apa pun. Dan IGP pun bantu juga. Inilah masalah yang kita hadapi sekarang. Kita saja yang boleh selamatkan diri kita. Oleh itu, tolaklah Datuk Seri Najib dan sertailah parti-parti pembangkang dan tanda tangan borang untuk jadi ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.